Salam sejahtera. Budget Anwar Ibrahim kali ini menewaskan budget Muhyiddin dan Mahathir. Belum pernah ada. Itu sebabnya orang kata Anwar Ibrahim tumpaskan Mahathir dan juga Muhyiddin. Hari ini diumumkan penjawat awam menerima bantuan khas RM500 menjelang Aidil Adha. Perdana Menteri berkata bantuan khas RM250 turut diberikan kepada pesara kerajaan dan akan mula diagihkan pada Mac tahun 2026. Selain daripada itu, isi dan intipati bajet yang seterusnya ialah SARA RM100 datang lagi tahun depan. Ramai orang yang gembira sebenarnya, terutama yang tak pernah dapat bantuan kerajaan. Apabila diumumkan RM100 untuk setiap isi rumah atau setiap orang penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, ini satu berita baik untuk semua. Bayangkan kalau satu keluarga itu mendapat, bukankah itu cukup banyak? SARA RM100 akan disalur pada pertengahan Februari dan boleh dimanfaat untuk persiapan Ramadan dan Tahun Baru Cina, kata Anwar Ibrahim. Dan paling hebat sekali di dalam intipati pembentangan belanjawan Anwar Ibrahim ialah apabila duty excise untuk rokok, arak dinaikkan bermula November. Diharapkan dengan kenaikan duty excise rokok arak ini, ia dapat mengurangkan kadar perokok dan juga kadar yang mengambil alkohol. Ini boleh mengurangkan bajet untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyakit-penyakit berkait dengan rokok dan juga arak. Diharapkan juga ini dapat mengurangkan kadar kes kemalangan jalan raya disebabkan pemandu mabuk. Perdana Menteri berkata hasil tambahan daripada kenaikan duty excise rokok dan alkohol itu akan diagihkan kepada KKM. Ini satu berita yang baik. Sungguh kita perlukan uang ini untuk KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Di samping itu, kerajaan juga telah memperuntukkan satu jumlah yang cukup besar, iaitu RM32 juta untuk tengani skam dan ancaman cyber. Ia juga termasuk menangani jenayah seksual yang mengeksploitasi kanak-kanak di ruang cyber. Satu perkara yang tak pernah kita fikirkan selama ini juga diumumkan, iaitu RUU anti-bully akan dibentangkan segera untuk menoktahkan jenayah senyap, kata Anwar Ibrahim. Kata beliau, kita mesti memutuskan rantaian kezaliman ini sampai ke akar melalui didikan empati, penguatkuasaan tanpa kompromi, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, kerajaan juga telah bersetuju untuk menaikkan fee perundingan pengamal perubatan am, yang mana kali terakhir kadar itu disemak ialah pada 2 dekad yang lalu. Bayaran STR fasa yang keempat juga diawalkan sempena difavali. Ini satu berita baik untuk rakyat Malaysia. Peruntukan 10 juta juga telah diberikan untuk pemetaan sumber nadir bumi. Kerajaan juga telah memperkenalkan Lemon Law dalam Akta Perlindungan Pengguna. Dan yang paling hebat, Anwar dijangka telah menamatkan 37 tahun perbelanjaan melebihi belanjawan. Sebelum kita berpisah, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia.
Ini ialah jawaban doa Anda selama ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betapa hebatnya Anwar Ibrahim di dalam merencana. Apa yang dipanggil belanjawan paling hebat pernah ada diumumkan. Hari ini Anwar Ibrahim sah menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berkualiti, yang patut disegani dan ditakuti oleh Mahathir. Selama ini ada tuduhan, terutama daripada Tun Mahathir, mengatakan bahwa Anwar Ibrahim tidak bersedia dan tidak bersedia untuk menjadi Perdana Menteri. Waktu itu dia tidak mahu langsung Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya hari ini terbukti Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang luar biasa. Beliau mengotakkan janji. Banyak janji yang selama ini telah diberikan, kini direalisasikan. Antaranya dalam budget tersebut, Anwar Ibrahim menyatakan tentang penguatkuasaan, menaik tarafkan penguatkuasaan seperti SPRM. Budget yang diturunkan kepada pihak tersebut sangat besar. Ini menunjukkan Anwar Ibrahim mengambil berat sektor atau bidang tersebut. Selain daripada itu, apa yang disebut membantu para penduduk miskin juga terbukti benar. Anwar Ibrahim melakukannya apabila menyalurkan ratusan juta bahkan bilion untuk rakyat miskin. Antaranya bantuan RM100 kepada seluruh rakyat Malaysia. Ramai gembira, walaupun sebelum ini walaun mengejek RM100 itu, tapi kini mereka sudah merasa bahwa RM100 itu benar-benar berguna. Bagi orang yang bersyukur, pasti uang itu cukup banyak untuk belanja. Tapi bagi mereka yang tidak pandai bersyukur, mereka akan kata uang itu tiada gunanya. Saudara, selain itu, janji PTPTN juga akhirnya ditepati. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan dalam budget itu, ada kategori tertentu yang kini layak dikecualikan PTPTN. Jadi ini satu berita baik dan pastinya satu tamparan padu maut kepada pembangkang. Apabila pembangkang tiada lagi isu yang mereka boleh gunakan. Selain itu, dalam budget ini juga memperjuangkan syiar Islam. Apabila sejumlah uang yang sangat besar digunakan untuk pembangunan syiar Islam. Jadi, kalau ada fitnah kononnya Anwar tidak memperjuangkan Islam, itu adalah fitnah paling durjana sekali yang pernah diberikan kepada beliau. Dan yang paling menggembirakan, penjawat awam juga menerima habuan, yaitu RM500 yang akan disalurkan menjelang Hari Raya Aidilfitri pada bulan Februari tahun hadapan. Jumlah itu mungkin sedikit, tapi jika Anda mengerti, itu adalah realistik. Boleh juga sebenarnya Anwar Ibrahim memberikan 2 bulan gaji seperti yang kita mahukan, tapi itu akan membebankan negara. Mana yang lebih penting, realistik ataupun tidak realistik? Apabila membebankan negara, mungkin boleh menyebabkan masa depan negara sangat susah. Terpaksa kenaikan cukai dan sebagainya, yang membuatkan Anda juga marah. Jadi, apa pula pendapat Anda tentang budget yang telah dibuat oleh telah pun diumumkan oleh Anwar Ibrahim kali ini? Adakah Anda juga setuju bahawa budget kali ini adalah budget yang terbaik? Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada
semua jenis penyakit, karena imun badan kita lah yang akan menghapuskan penyakit-penyakit tersebut. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.